atas untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Terima kasih Alif. Saya yang sebab tak hilang lagi. Saya nak mohon para hadirin semua, kalau boleh saya nak mohon untuk berdiri untuk kita berikan tepukan gemuruh kepada Mama Saf. Kerana semangat beliaulah kita semua berada di dalam dewan ini. Terima kasih banyak-banyak Mama. Jemput duduk. Terima kasih. Yang dihormati Puan Siti Nur Sabrina binti Sobri, pengasas Mama Saf International Sedia Berhad, yang lebih dikenali sebagai Mama. Tiba-tiba saya pun rasa hari ini nak panggil Mama juga. Yang berusaha Encik Chua Chun Hua, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Hari ini saya bawa juga wakil-wakil daripada kementerian supaya kita nak lihat betapa hebatnya wanita-wanita yang ada di Dewan pada hari ini. Bersama-sama saya juga Datuk Syahrudin, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang berusaha Encik Muhammad Rizal bin Saim, Ketua Pegawai Eksekutif Mama Saf International Sedia Berhad. Ejen-ejen Mama Saf, wakil-wakil media. Dalam majlis hari ini saya kena sebut puan-puan dahulu. Kalau tidak selalunya tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini puan-puan dan tuan-tuan yang kita raikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam satu majlis yang amat-amat bermakna buat kita semua bersempena Mama Saf Grand Award 2021. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Mama Saf kerana menjemput saya ke majlis pada hari ini. Saya sebenarnya rasa sangat teruja. Saya rasa sangat gembira kerana hari ini saya diberi peluang untuk bersama-sama dengan puan-puan dan tuan-tuan dalam satu majlis yang amat gemilang, kerana kegemilangan yang dicapai pada hari ini bukannya datang bergolek. Kegemilangan yang dicapai pada hari ini bukan datang dengan begitu mudah. Saya pasti yang ada di hadapan saya ini mempunyai pelbagai dugaan, cabaran untuk kita merangka satu kejayaan. Tapi apa yang penting sebenarnya apabila mendengar tadi baik-baik kata-kata yang diucapkan oleh Puan Mama Saf kita ini, apa yang lebih penting apabila kita menghadapi dugaan dan cabaran, kita perlu bangkit. Kita perlu bangkit, bukan sahaja bangkit berdiri. Kita perlu bangkit, berdiri dan melonjak untuk pergi dengan lebih jauh lagi. InsyaAllah. Lagu-lagu yang dimainkan tadi pun lagu Mama Saf, ya, lagu baru saya hayati setiap lirik yang disebutkan tadi. Kalau kita ingat balik lirik-lirik yang disebutkan tadi, bersatu hati, harungi bersama, ya, sama-sama berjaya. Dia bila bersatu hati, harungi bersama, sama berjaya, dia bukan boleh dibuat seorang diri. Dia mesti ada satu kumpulan yang mempunyai semangat yang begitu cekal, tabah untuk mencapai satu kejayaan. Bukan mudah puan-puan. Di luar sana itu pelbagai dugaan dan cabaran, kata-kata nista, orang kata macam-macam yang kita alami sebelum ini. Kalau kita susah, belum tentu orang nak bantu. Kalau kita senang pun, belum tentu semua orang akan menyokong. Jadi bila ada satu kumpulan yang sebegini hebat, besar, mempunyai, saya kira tuan-puan-puan yang ada di sini tak mungkin berada di sini kalau tak mempunyai sikap-sikap yang positif seperti tadi. Bersemangat, cekal, bersatu hati, bersama-sama nak mengharungi kejayaan. Inilah ciri-ciri wanita,
harapan wanita Malaysia yang saya harapkan. Saya harap yang ada di sini juga dapat sebarkan juga yang berada di luar sana. Bukan saja kita menyebarkan bidang perniagaan yang kita jalankan, perniagaan memasak memang tak perlu lagi kita petikaikan. Saya sendiri pun dah order banyak kali memasak. Order online, saya biasa. Baju kadang-kadang, kek, order online. Orang pun tak tahu siapa saya. Saya order dekat Memasak Cyberjaya. Banyak kali dah juga. Saya pun tak tahu dia perasan ke tidak saya spesial. Tapi biasanya tak, dia takkan nampak ya. Kalau saya tak save number, dia tak tahulah. Jadi banyak juga saya order dan sebagainya. Jadi bila kita lihat perkembangan wanita khususnya pada perniagaan-perniagaan, bayangkan kek. Buat kek aja boleh jana ratusan juta ringgit. Hebat tak hebat? Hebat. Sangat-sangat hebat. Hebatnya dah tak tahu nak cakap macam mana kehebatan itu. Jadi puan-puan, saya nak semangat yang ada puan-puan ini untuk disebarkan juga kepada wanita-wanita di luar sana. Untuk kita kongsikan pengalaman kita untuk berjaya bersama dengan wanita di luar sana. Supaya mereka rasa mereka tak keseorangan. Supaya mereka rasa walaupun mereka suri rumah. Suri rumah mulanya memasak ya. Walaupun mereka suri rumah, tak mustahil mereka juga boleh berjaya. Kita selalu dengar, saya dapat maklum ada juga di kalangan kita yang mulanya daripada suri rumah, yang mulanya ada juga yang merupakan ibu tunggal, yang diceraikan dan sebagainya. Ada? Ada? Kita biasa dengar, di sebalik kejayaan lelaki, pasti ada wanita hebat di belakangnya. Biasa dengar? Tapi kita nak bagi tahu juga kepada dunia, di sebalik kejayaan seorang wanita hebat, belum tentu ada seorang lelaki di belakangnya. Ini hakikat sebenarnya. Kerana itu di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita pun ada program Wanita Bangkit. Program Wanita Bangkit ni kalau saya boleh kongsikan sedikit bersama dengan puan-puan dan tuan-tuan. Ketika negara dilanda pandemik COVID-19, ketika itu semua orang diminta untuk duduk di rumah. Kami di kementerian kena turun ke bawah, tak boleh duduk di rumah atau di pejabat. Waktu saya turun padang berjumpa memberi bantuan bakul makanan. Kalau masih ingat, macam-macam lah kisah bakul makanan ni pun. Sampai orang panggil saya kakak bakul, makcik bakul, saya tak kisah. Bakul makanan yang kita berikan ini bukan sekadar bakul makanan. Dengan bakul makanan ini, rupanya melalui bakul makanan ini kita menyelami banyak isu-isu masyarakat, terutamanya wanita ketika pandemik. Pernah satu ketika, sewaktu menghantar bakul makanan, saya singgah di sebuah rumah. Rumah tu rumah batu. Kalau tengok di luar, cantik, tak ada cacat celanya. Saya tanya pada pegawai, selalu kita nak hantar ni kepada orang yang daif keadaannya. Ni kenapa hantar pula masuk ke rumah begini? Dia kata, YB, masuk dahulu. Saya melangkah masuk ke dalam rumah, saya lihat ada seorang wanita muda yang terpaksa berhenti kerja. Dia bekerja sebagai pembantu accountant ketika itu. Berhenti kerja kerana apa? Kerana terpaksa menjaga ibunya yang baru saja dipotong kaki. Maksudnya ibu dia sakit terlantar, kaki baru dipotong. Ahli keluarga yang lain dalam rumah itu, ada seorang kakak dia yang kemurungan. Sebelum tu bekerja sebagai engineer. Dan ada 3 orang anak. Ditinggalkan suami. Bayangkan. Ada 3 orang anak buah yang masih kecil-kecil lagi.
kerja, dia nak kena keluar daripada rumah pukul 9 pagi, balik pukul 6 petang. Siapa nak jaga ibu, kakak dan anak buah dia di rumah? Tak boleh. Dan kerana itu, kita buat program Wanita Bangkit. Ini bukan yang ini baru satu cerita. Saya turun macam-macam cerita. Sampai kita bukukan buku Wanita Bangkit. Ada 34 kisah benar berkaitan dengan wanita yang bangkit daripada kesulitan yang mereka hadapi. Ada juga waktu pandemik, sebelum pandemik, berhenti kerja. Wanita ni semangat dia lain tau. Kita kalau kita dapat duit, siapa dulu yang kita fikirkan? Anak. Keluarga. Sebab tu saya pun dalam kerajaan, dalam mesyuarat kabinet selalu juga sebut, ya, supaya diberi peluang yang sama kepada wanita. Kalau wanita diberikan peluang yang sama, negara akan bertambah makmur. Kerana bila kita mendapat peluang itu, yang kita fikirkan bukan diri kita, tapi juga anak dan keluarga yang kita utamakan. Itu juga macam ibu ni tadi, perempuan, berhenti kerja kerana suami dia bekerja. Dia nak jaga anak yang kecil. Dia kata, tak apalah bang, saya berkorban demi keluarga, saya berhenti kerja. Bila time pandemik, suami pula terjejas pendapatan. Okeylah kalau terjejas pendapatan, kalau kita sama-sama, siapa yang tak pernah susah? Dia ceraikan pula isteri dia. Dah lah dah berhenti kerja, diceraikan. Anak 4 orang masih kecil-kecil lagi. Kalau dia nak bekerja di luar, anak nak jaga dekat nursery 1 orang 300-400. Kalau 4 orang dah 1,600, padahal dia baru nak mencari pekerjaan. Jadi kerana itu, bila kita mengadakan program Wanita Bangkit di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita nak bantu wanita-wanita yang sebegini. Kita nak supaya wanita-wanita ni mempunyai semangat seperti puan-puan yang ada di hadapan saya. Seperti Mama. Kita nak wanita-wanita ini, puan-puan, walaupun di Kementerian Wanita ni masa saya nak fight bajet, bukan senang. Dia kata, Rina, di Kementerian Pembangunan Usahawan ada, kementerian lain ada, banyak bagi bantuan, bank-bank ada. Saya kata, betul Yang Amat Berhormat. Tapi isu wanita dia datang kepada saya. Wanita-wanita ni yang tak tahu nak buat apa. Wanita-wanita ni yang nak berniaga tapi tak tahu nak berniaga apa. Wanita-wanita ni yang ada tanggungan di rumah, nak mencari, nak membantu ahli keluarga tapi tak tahu macam mana nak dibuat. Kerana itu melalui program Wanita Bangkit, melalui Yayasan Kebajikan Masyarakat dan juga Yayasan Kebajikan Negara, kita bagilah sikit pusingan modal untuk permulaan, tak banyak. RM500. Tak banyak, 500 permulaan sebab banyak dah orang bagi bantuan. Tapi apa yang lebih penting adalah semangat. Apa yang lebih penting adalah mentaliti kita itu dah bersedia untuk menghadapi dugaan dan cabaran. Kita nak wujudkan mereka-mereka yang lebih berfikiran positif. Kalau yang negatif tu banyak dah kat luar macam-macam dia orang kata. Jadi inilah program-program yang di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Alhamdulillah, walau RM500 kita pantau. Daripada 500, sebab saya beritahu kepada pegawai, hasrat kita nak jana pendapatan. Bukan hasrat kita berapa banyak peruntukan kerajaan telah dihabiskan. Daripada 500, pastikan mereka boleh menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM3,000. Ada yang capai RM5,000, ada yang capai RM10,000. Sebab mereka ni perlukan sokongan. Bukan sahaja semata-mata kerana keuangan, tapi perlukan sokongan. Jadi saya berharap sangat, saya tahu ada ramai ratusan, ribuan, 151 ejen memasak yang saya kira telah pun diberikan penerangan, diadakan sekurang-kurangnya di dalam hati tu dah ada niat untuk membantu yang lain, dapat juga membantu yang mereka yang lain. Wanita-wanita, kadang-kadang kaum kerabat kita, ahli saudara kita. Jadi kepada Mama Sab, saya sebenarnya sangat teruja. Saya nak ucap ribuan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya pada majlis ini. Dengan pendapatan pada tahun lepas 2021 dengan pendapatan sebanyak RM132 juta. Tak senang. Bukan mudah. Bayangkan dengan RM132 juta
dengan ada ejen yang berdaftar selama 151,000, dengan 25,000 ejen yang begitu aktif dan cemerlang. Bayangkan berapa ramai keluarga di Malaysia ini yang sebenarnya dibantu. Itu seorang yang berdaftar. Ada anak, ada suami, ada isteri, ada adik-beradik, ada keluarga, tak termasuk pekerja yang kita gajikan. Masya Allah, besarnya sebenarnya usaha yang telah dijalankan oleh Mama Sap. Bukan semata-mata kerana keuntungan daripada segi wang ringgit, tapi juga keuntungan dalam membantu rakyat Malaysia yang lain. Kalau tak ada Mama Sap, mungkin yang 25,000, yang 151,000, mereka ni ada keluarga. Kalau seorang, ada 4 orang, katalah 150,000 kali dengan 4, dah ada 600,000 orang sebenarnya yang dibantu. Jadi saya nak ucap ribuan terima kasih banyak-banyak. Saya mendoakan agar lebih ramai lagi wanita-wanita hebat seperti Mama Sap di Malaysia ini. Saya selalu juga dalam program-program saya di kementerian bersama dengan wanita-wanita, terutama pada usahawan-usahawan kecil. Jangan kata bila berniaga pun saya berniaga kecil je YB. Jangan ada persepsi begitu. Kerana dan yang besar itu juga mulanya dari kecil. Perjalanan 10,000 batu itu bermulanya dengan satu langkah yang pertama. Mama Sap sudah pun berusia 7 tahun. Bermula daripada 2016. 7 tahun apa? 6 tahun baru. Bayangkan langkah yang telah diambil. Pernahkah terfikir 6 tahun yang lepas Mama, bahawa pada hari ini, pada tahun 2022, rupanya Mama telah membantu ramai jutaan rakyat Malaysia. Telah ditunjukkan, teruskan. Saya selalu bila tengok senarai orang yang terkaya di Malaysia, 1 lelaki, 2 lelaki, 3 lelaki, 4 lelaki, ramainya lelaki. Boleh ke satu hari nanti insya-Allah kalau ada 40 yang terkaya di Malaysia itu, 20 tu mesti datangnya daripada usahawan wanita. Tiada apa yang mustahil. Tadi Mama dalam baik-baik puisi nukilan yang disebutkan tadi tak pernah termimpi, tak pernah terjangka. Dia kata rumahku masih lagi rumah teres. Kalau tengok rak kasut dia masih lagi kasut yang sama. Sebab dia masih lagi, dia telah bermimpi dan mendapat impian yang besar. Cuma tak sangka sekarang ini berada di sini. Mungkin dulu tak pernah sangka boleh capai jual kek kat rumah. Bayangkan, bukannya full time. Jual kek kat rumah. Saya tengok tadi gambar anak kecil-kecil. Saya nak ucap tahniah kepada suami dan anak-anak. Saya kira mereka lah yang sebenarnya banyak memberikan pengorbanan dan sokongan kepada Puan Sabrina. Syabas dan tahniah, insya-Allah. Kalaulah ramai keluarga Malaysia yang begini, saya rasa di Jabatan Kebajikan Masyarakat dah semakin kurang orang yang kita bantu. Sebab tu saya bawa Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat hari ini. Kita nak supaya hasrat saya puan-puan yang memohon bantuan kebajikan masyarakat ni sebenarnya makin lama semakin ramai. Jabatan Kebajikan Masyarakat ni telah ditubuhkan sejak sebelum merdeka lagi. Patutnya makin lama dah tak payah dah. Saya selalu cakap makin dah tak wujud dah tolong orang OKU ataupun yang terlantar sakit je. Maksudnya apa? Makin lama makin ramai, makin lama makin susah. Hasrat kita, kalau dia sebelum ini penerima zakat atau penerima bantuan, kita nakkan jadikan dia, Mama, sebagai pemberi zakat dan pemberi bantuan. Itu hasrat kita. Kita bukan nak makin lama makin ramai lagi orang yang menerima bantuan. InsyaAllah. Saya yakin, saya hari ini yakin insyaAllah dengan kerjasama kita dapat melaksanakan ini. Jadi saya sekali lagi tak tahu kali keberapa saya cakap, saya memang sangat-sangat tumpang ni tumpang tepi sikit je melukuk di tepi gantang atas kejayaan Mama Sap ni.
Siapalah saya tak pernah pun memberikan sokongan ke sewaktu mama mula buka kek. Saya cuma beli kek je di Mamasak. Ya, saya di semangat yang telah ditunjukkan oleh wanita hebat ini sudah pasti menjadi inspirasi kepada saya dan wanita-wanita lain. Syabas dan tahniah. Jadi pada Mamasak saya doakan kepada semua yang ada di dalam dewan ini. Kalau hari ini ada ramai 700 orang, kalau hari ini ada ramai telah tadi dah mencapai 1 juta lebih tu, 1 juta kat atas ada 120 orang. Saya doakan kalau tahun hadapan Mama, dewan lagi besar, 700 orang yang dapat 1 juta ke atas. Sama-sama kita doakan. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, dengan lafaz suci, kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan Mamasak Grand Award 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.